Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Allah Ta'ala perintah kita tunaikan solat. Aqimis solata. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kita solat sebagaimana baginda solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Kaifiat solat Nabi, para ulama telah bukukan. Maka tugas dan tanggungjawab kita pada hari ini belajar bagaimana kaifiat solat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita amalkan. Moga-moga Allah Ta'ala terima solat kita. Jadikan ianya sebab untuk kita dapat rahmat Allah, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ni kita akan sambung kuliah kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Masalah yang ke-96. 96. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Imam yang bermazhab Hanafi membaca sajadah sad. Makmum yang bermazhab Syafi'i tidak boleh mengikutnya. Satu, berkenaan dengan ayat sejadah. Dalam Al-Quran ada 15 ayat sejadah. Tapi yang kita sujud tilawah hanya 14. Satu yang berada di surah Sad, ayat sejadah itu adalah sajadah syukur. Ini dalam mazhab Syafi'i tak boleh sujud syukur di dalam solat. Tapi dalam mazhab Hanafi, sajadah yang ada dalam surah Sad bukanlah sajadah syukur, tapi sajadah tilawah. Maka mereka sujud bila baca ayat sajadah dalam surah Sad. Itu perbezaan pandangan di antara ulama Syafi'i dan juga ulama Hanafi. Ulama Syafi'i kata itu sajadah syukur, sujud syukur. Tak boleh sujud syukur dalam solat. Maka kalau baca ayat sajadah syukur, tak boleh sujud. Kalau dalam solat, kalau di luar solat, sunat sujud. Hanafi kata bukan sajadah syukur. Karena itu mereka bila baca ayat sajadah daripada surah Sad dalam solat, mereka akan sujud sebagaimana ayat-ayat sajadah yang lain. Kemudian kita solat berjamaah, kadang-kadang yang menjadi imam kita adalah orang yang semazhab dengan kita, Syafi'i. Dan ada kala orang yang jadi imam tu berlainan mazhab dengan kita. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Boleh ke kita menjadi makmum kepada imam yang berlainan mazhab dengan kita? Boleh, tak ada masalah. Cuma ada tempat-tempat yang tertentu
maka kita tidak boleh ikut mereka. Salah satunya ni, bila mereka sujud di ayat sejadah surah Sad, kita tidak boleh ikut sujud. Baik, kita dengar penerangan pengarang rahimahullahu ta'ala. Jika sembahyang makmum yang bermazhab Syafi'i di belakang imam yang bermazhab Hanafi. Makmum mazhab Syafi'i, imam mazhab Hanafi. Membaca sajadah Sad. Tu imam tu dalam solatnya dia baca ayat sejadah yang terdapat dalam surah Sad. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Tu ayat dia. Terjemahan ayat ni, dia cerita yang terkandung dalam ayat ni adalah cerita berkenaan dengan Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud dalam satu riwayat mengatakan isteri dia 99 orang. Ada satu orang menteri dia, isterinya seorang . Jadi dalam cerita tu, dikatakan Nabi Daud minta supaya menteri dia ni ceraikan isteri dia untuk Nabi Daud kahwin dengan isteri dia. Padahal Nabi Daud dah ada 99 orang isteri, sementara menteri itu hanya seorang. Maka untuk tegur apa yang berlaku ni, Allah turunkan malaikat. Malaikat masuk bertemu dengan Nabi Daud, minta Nabi Daud selesaikan masalah yang mereka hadapi. Satu orang daripada malaikat tadi, dia masuk dalam keadaan berupa manusia. Pada awalnya tak diketahui itu adalah malaikat. Dia kata, tolong adili antara kami. Kawan aku ni, dia ada 99 ekor kambing. Sementara aku hanya ada seekor kambing je. Dia kata kat aku, bagilah kambing kamu seekor kat aku. Padahal dia dah ada 90 ekor kambing. Masih lagi dia minta kambing aku yang seekor ni. Tolong selesaikan masalah kami ni. Maka jawapan Nabi Daud untuk mereka berdua ni dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Daud? Qala laqad zalamaka. Sesungguhnya telah menzalimi kamu oleh saudara kamu ni. Macam mana bentuk kezaliman yang dia buat? Dengan dia minta seekor kambing kamu ni, padahal dia punya kambing dah banyak. Wa inna kathiran minal khulata. Kebanyakan orang yang buat salah, sebahagiannya menzalimi sebahagian yang lain. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi mereka ni sedikit. Itu jawapan Nabi Daud kepada dua orang ni. Daripada peristiwa yang berlaku ni, Nabi Daud dah sedar. Wa dhanna Dawudu annama fatanna. Dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Innama fatannahu. Kami telah uji dia. Fastaghfara. Kerana itu dia telah mohon istighfar kepada Allah Ta'ala.
Wa kharra raki'an, dan dia sujud. Wa kharra raki'an. Jatuh rukuk. Maknanya dia sujud pada Allah Ta'ala. Wa anab, dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi Allah Daud sujud kepada Allah Ta'ala kerana taubat atas kesalahan yang dibuat. Nabi Daud dia sujud kerana taubat pada Allah Ta'ala atas kesalahan yang dibuat. Adapun kita syukur kepada Allah Ta'ala. Baca ayat ni kita syukur. Sebab apa? Allah Ta'ala telah terima taubat Nabi Allah Daud. Kita sujud syukur. Baik. Ni daripada sinilah sebahagian ulama kata dia adalah sujud tilawah bagi kita. Sebagaimana sujud-sujud yang lain, sebahagian lagi antaranya ulama-ulama Syafi'i mengatakan itu adalah sujud syukur untuk kita. Sujud syukur. Jadi sujud syukur tak dibenarkan dalam solat. Siapa sujud syukur dalam solat, batal solat dia. Jadi bila imamnya yang bermazhab Hanafi ni sujud ketika baca ayat sejadah dalam surat Sad ni, maka makmum yang bermazhab Syafi'i janganlah sujud sertanya, kata pengarang. Tak boleh ikut sujud. Dan jika ia sujud sertanya, imam sujud, aku makmum, aku sujudlah. Kalau dia ikut sujud, apa berlaku dengan solatnya? Nescaya batallah sembahyangnya. Kalau kita tengok kat bawah tu dia ada nota kaki. Kenapa batal? Kerana sujud Sad, kerana sajadah Sad bukan daripada azaimis sujud, yakni sujud yang dimuakkadkan. Hanya ia sunat biasa sahaja yang dibaca di luar sembahyang. Sila rujuk terjemahan kitab Tibyan. Itu penerangan yang dibuat oleh penterjemah kitab ni, Syekh Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar. Tak boleh sujud walaupun imam sujud. Bahkan hendaklah tunggu sahaja di dalam keadaan berdiri. Bila tak boleh sujud, apa makmum perlu buat? Kekal dalam keadaan berdiri. Dan tidak dituntut sujud bagi sahwi pada akhir sembahyang dirinya. Bila imam sujud, makmum tak sujud, apakah makmum yang tak sujud ini di akhir solat sebelum salam dituntut sujud sahwi ataupun tidak? Maka kata pengarang, mengikut pendapat yang ashah, di sini ada dua pendapat. Yang paling ashah, tidak dituntut sujud. Tak perlu sujud sahwi. Walaupun dia tak ikut imam sujud sejadah, sebelum salam dia tidak dituntut sujud sahwi. Itu pendapat yang ashah. Dan katakan ada satu kaul yang lemah yang mengatakan disunatkan ia, yakni makmum sujud sahwi. Dia tak boleh sujud sebab itu adalah sujud syukur. Tapi nanti sebelum salam dia kena sujud sahwi. Kenapa makmum ini kena sujud sahwi? Kerana ia mengetahui dengan yakin bahawasanya imamnya menambah pada sembahyangnya satu sujud. Kita tak boleh buat apa-apa penambahan dalam solat. Tapi bila kita buat penambahan dalam keadaan lupa, dalam keadaan tak tahu, maka perlu ditampung kecacatan tu dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi makmum mengetahui dengan yakin bahawasanya imamnya menambah pada sembahyangnya satu sujud. Kerana tu dia, walaupun imam tak sujud sahwi, dia dituntut sujud sahwi. Bila imam buat perkara sahwu ni, imam sujud sahwi, makmum kena ikut sujud sahwi. Ataupun imam tak sujud sahwi, padahal imam buat perkara yang menuntut dia sujud sahwi, makmum dituntut sujud sahwi. Kerana tu pendapat yang lemah mengatakan dia tak boleh ikut sujud bersama imam, sujud sejadah. Tetapi sebelum salam dia kena sujud sahwi. Kerana kekurangan yang telah, penambahan yang telah dibuat oleh imam, itu penambahan sujud.
Habis. Demikianlah disebut di dalam kitab Ar-Rawdah. Masalah seterusnya. Masalah yang ke-97. Imam yang bermadhab Syafi'i sujud tilawah. Wajib makmum ikut sujud sama. Walaupun hukum sujud tilawah ni sunat. Bila kita baca ayat sejadah. Sama ada dalam solat ataupun luar solat, kita disunatkan sujud. Di luar solat disunatkan sujud. Dalam solat juga kita disunatkan sujud. Tapi nak sujud tu kena ada wuduk lah. Kalau kita tak ada wuduk tak boleh. Dalam solat, bila kita baca ayat sejadah, kita disunatkan sujud. Luar solat pun kita disunatkan sujud. Yang baca ayat sejadah, imam. Bila imam sujud, kerana ayat sejadah, makmum juga hendaklah sujud. Hukum makmum sujud, ikut imam sujud adalah wajib. Ini kecuali sajadah yang ada dalam surah Sad. Dia semua sekali ada 15. Dalam mazhab Syafi'i 14 sahaja yang dituntut sujud. Jika imam yang bermazhab Syafi'i atau lainnya, tak kiralah tu imam tu bermazhab Syafi'i ataupun mazhab lain, membaca surah sejadah atau lainnya. Di tempat kita ni, setiap pagi Jumaat, tu imam baca surah sejadah. Dalam surah sejadah ni ada ayat sejadah. Bila baca ayat sejadah, tu imam biasanya turun sujud. Dan ayat sejadah ni bukan hanya ada dalam surah sejadah sahaja, ada juga dalam surah-surah yang lain. Jadi bila imam baca ayat sejadah dan sujud ia bagi tilawah. Lepas baca ayat sejadah, dia pun turun sujud. Allahu Akbar daripada qiyam, terus sujud. Maka wajiblah makmum mengikutnya. Tak boleh makmum buat keras. Alah, sunat je. Aku tak mau sujud. Tak boleh. Kalau makmum tak sujud, maka jika ia tidak sujud sertanya, yakni serta imam, nescaya batallah sembahyang makmum. Dan demikian juga batal sembahyangnya, yakni sembahyang makmum, jika imam meninggalkan sujud tilawah, maka tiba-tiba ia, yakni makmum, sujud. Pun batal juga. Imam baca ayat sejadah, tapi imam tak mau sujud. Imam rukuk. Ataupun imam baca ayat sejadah, imam tak turun sujud, imam terus je baca ayat yang seterusnya. Makmum sedar ayat yang dibaca tu adalah ayat sejadah, disunatkan sujud, maka dia telah turun sujud. Dalam keadaan imam tak turun sujud, apa berlaku dengan solat makmum ni? Batal. Imam sujud, makmum tak sujud, batal sembahyang makmum. Imam tak sujud, makmum turun sujud, pun batal sembahyang makmum. Atau membaca ia ayat sejadah. Siapa ni? Makmum. Sembahyang zuhur. Makmum, imam bacaannya sir. Jadi makmum baca Fatihah, lepas baca Fatihah dia baca ayat sejadah. Lepas baca ayat sejadah dia pun turun sujud. Batal sembahyang makmum. Dan makruh hukumnya membaca makmum itu ayat sejadah di belakang imam. Apa hukum makmum baca ayat sejadah di belakang imam? Makruh. Bila kita jadi makmum, bacalah surah-surah yang tidak ada padanya ayat sejadah. Kalau baca yang ada ayat sejadah, tak boleh sujud. Dan jika makmum turun kerana sujud tilawah di belakang imam, kemudian tiba-tiba imam mengangkat kepalanya daripada sujud tilawah sebelum makmum meletakkan dahinya ke bumi, imam cepat sangat pergerakan dia. Imam baca ayat sejadah, imam pun turun sujud. Allahu Akbar. Makmum ni slow. Dia punya pergerakan slow. Belum sempat makmum letak dahinya di tempat sujud, imam dah Allahu Akbar bangkit daripada sujud tilawah. Apakah makmum ni perlu teruskan sujud ataupun
tak perlu sujud, bangkit dia. Maka jawapannya tak boleh terus sujud, kena bangkit. Sebab tempat untuk sujud dah terluput. Dengan imam bangkit sebelum makmum letak dahi di tempat sujud. Tiba-tiba imam mengangkat kepalanya daripada sujud tilawah sebelum makmum meletakkan dahinya ke bumi, maka makmum tidak boleh sujud lagi. Tak boleh. Kalau sujud juga, batal. Dan jika ia terus sujud, nescaya batallah sembahyangnya kerana ia menambah rukun di dalam sembahyang. Tambah sujud. Dan tempat mengikut imam itu, kita kata, kenapa tambah rukun pula? Makmum ni turun untuk sujud tilawah kerana imam baca tilawah dan imam sujud tilawah. Cuma tak sempat je. Tak sempat sujud bersama dengan imam. Tetap juga bila dia sujud, lepas imam angkat kepalanya, membatalkan sembahyang makmum. Sebabnya kerana makmum tadi telah menambah rukun di dalam sembahyang. Tambah rukun. Setiap solat, setiap rakaat ada berapa sujud? Ada 1 rukuk, 2 sujud setiap rakaat. Dan sekarang ni dia telah tambah 1 rakaat itu 3 sujud. Ini menambah rukun dalam solat, membatalkan solat. Dan tempat mengikut imam itu telah luput dengan mengangkatkan imam kepalanya daripada bumi, yakni daripada tempat sujud sebelum meletakkan makmum dahinya atasnya, ini atas bumi. Dan masalah ini tidak seperti masalah mendahului imam dengan 1 rukun. Masalah ni tak sama dengan makmum mendahului imam. Contohnya, imam belum lagi rukuk, makmum dah rukuk. Batal tak sembahyang makmum? Tak batal. Mendahului imam dengan 1 rukun tak batal. Ini masalah makmum sujud tilawah ni. Setelah imam bangkit daripada sujud tilawah, makmum punya sembahyang batal kerana telah menambah rukun. Dia tak sama dengan masalah makmum mendahului imam dalam melakukan satu-satu rukun. Kenapa tak sama? Bahkan masalah ini ialah masalah tambah rukun di dalam sembahyang. Makmum tadi telah tambah sujud. Tambah rukun. Sujud itu adalah rukun. Maka masalah ini serupa dengan masalah makmum membaca ayat sejadah, kemudian sujud tilawah di belakang imam untuk bacaan dirinya. Demikian disebut di dalam kitab Ar-Rawdah. Masalah ni sama macam masalah makmum dia baca ayat sejadah di belakang imam. Baca ayat sejadah. Bila baca ayat sejadah, dia pun turun sujud sejadah. Sedangkan imam tak sujud. Maka apa berlaku dengan solat makmum ni batal? Sebab apa? Dia telah menambah rukun. Tambah sujud. Bila dia makmum, dia tidak boleh kecuali lakukan apa yang dilakukan oleh imam. Dia tidak boleh lakukan aturan solat dia sendiri. Bila dia makmum. Dan perbezaan masalah ini dengan masalah apabila turun ia di belakang imam untuk sujud di dalam sembahyang, maka belum sempat lagi makmum sujud, tiba-tiba imam mengangkat kepalanya, maka makmum wajib juga teruskan sujudnya. Nak bagi tahu masalah makmum tak sempat sujud sejadah imam dah bangkit ni, dia tak sama dengan masalah makmum lewat sujud. Bila makmum nak sujud je, imam dah bangkit daripada sujud. Tak sama masalah dia. Walaupun sama-sama sujud. Contoh aja, sembahyang maghrib tadi. Imam pada rakaat pertama sujud yang pertama. Sujud pertama. Makmum sujud yang pertama bersama imam. Kemudian lepas sujud pertama, imam bangkit duduk antara 2 sujud. Makmum pun ikut bangkit duduk antara 2 sujud. Kemudian imam sujud yang kedua. Makmum dia lewat sikit turun sujud yang kedua ni. Imam bangkit dulu daripada sujud kedua, baru makmum sujud.
Mana imam dah angkat dah dahinya daripada tempat sujud. Padahal makmum belum lagi letak dahi di tempat sujud. Makmum lewat. Dalam masalah ni bila imam bangkit, apakah makmum kena ikut imam bangkit tak perlu sujud ataupun makmum kena sujud? Dalam masalah ni makmum kena sujud. Dia tak boleh bila tak sempat sujud dengan imam, tak payah sujud lah. Ikut imam berdiri, tak boleh. Dia kena sujud. Sebab apa? Sujud itu adalah rukun. Sujud itu adalah rukun solat. Sujud yang kedua. Setiap rakaat mesti ada 2 sujud. Dia pula makmum yang muafiq dengan imam. Bila imam sujud 2 kali, maka dia kena ikut sujud 2 kali. Dia tak boleh sujud sekali dengan alasan dia tak sempat sujud yang kedua, imam dah bangkit. Tak boleh. Dia tetap kena terus sujud. Kalau dia tak sujud, dia terus bangkit, rakaat itu tak kira. Nanti lepas imam bagi salam, dia kena tambah lagi satu rakaat. Faham? Baik. Jadi kata masalah sujud tilawah ni, sebelum sempat makmum sujud, imam dah bangkit, dia tak sama dengan masalah tu. Dan mendapat imamnya di dalam qiyam kerana sujud ini daripada sulbi, ini tulang belakang sembahyang. Bersalahan dengan sujud tilawah, bukanlah ia daripada solat. Kalau kita tengok rukun solat tu tak ada pun sujud sampai 3 kali. Dan jika membaca oleh imam atau munfarid. Apa makna munfarid? Orang yang sembahyang seorang diri. Bahasa Arab disebut munfarid. Ayat sejadah. Imam baca ayat sejadah. Orang yang sembahyang sendiri pun baca ayat sejadah. Dengan tujuan untuk sujud tilawah. Dia hanya baca ayat yang ada sejadah je. Dia baca ayat tu je. Apa tujuan dibaca ayat tu? Untuk sujud tilawah. Baca ayat sejadah, sujud tilawah. Kemudian bangkit lagi. Baca lagi ayat daripada surah lain yang ada sejadah, dibaca. Kemudian dia sujud tilawah lagi. Kemudian bangkit daripada sujud tilawah, baca lagi ayat sejadah yang ada di surah yang lain. Semata-mata untuk tujuan sujud tilawah. Dikumpul semua ayat sujud tilawah, dibaca dalam solat semata-mata untuk sujud tilawah. Kalau ada 14 ayat sejadah, maka 14 tu. Dia hanya baca 14 ayat sejadah sampai ayat sejadah disuruh sujud. Bangkit, baca lagi ayat sejadah yang seterusnya, sujud. Boleh ke macam ni? Maka di sini dikatakan, Tok Imam ataupun orang yang semayang seorang diri, jika membaca ayat sejadah dengan tujuan untuk sujud tilawah, nescaya batallah sembahyang dia. Tak boleh. Bandingannya seperti, dia kiaskan dengan masalah seorang yang masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat tahiyatul masjid pada waktu karahah. Ada waktu yang dimakruhkan kita solat. Mana waktu dia? Waktu terbit matahari. Waktu terbenam matahari. Waktu istiwa. Lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang asar. Ini semua waktu makruh solat. Jadi dia telah datang ke masjid pada waktu karahah semata-mata untuk solat tahiyatul masjid. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Samalah halnya orang yang mana baca ayat yang ada padanya sejadah semata-mata untuk sujud sejadah. Maka tak boleh. Makruh. Dan ramai daripada para imam yang jahil menghimpun ia pada sembahyangnya beberapa ayat yang mengandungi sujud tilawah untuk tujuan sujud pada sekaliannya. Di pengarang ni kata mereka yang buat macam tu adalah orang yang jahil, tak tahu hukum. Dan sembahyangnya itu terbatal pada sujud yang pertama lagi. Bukan sujud sejadah yang kedua. Sujud sejadah yang pertama tu solat dia dah terbatal. Habis. Masalah yang ke-97. Masalah seterusnya 98. Makmum mendapati imam di dalam sujud. Makmum masbuk. Dia datang, imam dah sujud. Apabila hadir seorang dan ia dapati imam sedang di dalam sujud. Tak kiralah sujud yang pertama ataupun sujud yang kedua. Maka disunatkan baginya bertakbiratul ihram. Tak perlu tunggu imam bangkit dulu baru takbir. Bahkan disunatkan bagi makmum tu terus takbir, kemudian ikut
perbuatan yang sedang imam lakukan. Rukun yang sedang imam lakukan. Sunat segera ikut. Dengan keadaan berdiri dan mendapat ia imamnya pada sujud, yakni terus ia sujud serta imamnya tanpa membaca Fatihah dan tanpa rukuk. Takbir, tak perlu baca Fatihah, tak perlu rukuk, terus sujud. Sebab imam sedang sujud, ikut sujud. Apa fadilat? Dia takbir, terus ikut imam. Dia tak tunggu imam bangkit ke rakaat yang seterusnya, baru nak ikut. Apa faedah dia? Terus ikut. Dan tersebut di dalam hadis At-Tirmizi. Daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Bahawasanya ia ada mendengar daripada ahli ilmu. Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Dia dengar daripada guru dia. Bahawa siapa yang sujud. Ini sujud. Maksudnya, dia datang imam tengah sujud. Dia ni masbuk, dia takbir, dia terus ikut imam sujud. Apa faedah dia dapat? Maka tidak ia mengangkatkan kepalanya sehingga diampunkan dosanya. Faedahnya dosa terampun. Kata tu. Jangan kita lengah-lengah untuk menyertai berjemaah. Dan kerana inilah disunatkan bagi imam apabila berasa ia ada makmum yang datang hendak sujud, bahawa ia menunggunya supaya ia dapat sujud sertanya. Kalau imam perasan ada makmum yang baru datang nak menyertai solat berjemaah sedangkan dia tengah sujud, maka tunggu makmum itu takbir kemudian sujud. Barulah dia bangkit. Supaya makmum tadi dapat fadilat ni. Fadilat apa? Fadilat dosa-dosanya diampunkan. Imam dapat fadilat bantu. Tolong menolong. Tolong orang dapat pahala. Dan apabila bertakbiratul ihram oleh makmum dan turun ia untuk sujud. Imam tengah sujud, makmum pun nak dapat fadilat, dosa diampunkan, dia pun takbir, lepas takbir terus dia turun untuk sujud. Tiba-tiba imam mengangkat kepalanya sebelum bahawa makmum meletakkan dahinya ke bumi tempat sujud. Tak sempat dia sujud, imam dah bangkit. Apa perlu makmum buat? Maka bandingannya seperti yang tersebut pada sujud tilawah, bahawasanya hendaklah ia kembali bersama imamnya. Bila tak sempat sujud, imam dah bangkit, tak perlu dia sujud. Tak perlu dia sujud. Jangan dia sujud. Kalau dia sujud, dia telah menambah rukun. Bila imam dah bangkit, maka walaupun dia dah turun separuh, imam bangkit, dia ikut imam bangkit. Tak boleh ia sujud kerana sudah luput tempat ikutannya. Tempat untuk sujud tu dah luput dengan imam angkat kepalanya daripada tempat sujud. Dan seperti bandingan itu juga, apabila dapati makmum akan imamnya pada sujud yang pertama. Masuk-masuk solat, imam tengah sujud yang pertama. Dia pun takbir, turun sujud yang pertama. Dan ia pun turun untuk sujud sertanya, maka tiba-tiba imamnya mengangkat kepalanya dan duduk ia antara dua sujud. Tak sempat sujud lagi, imam dah bangkit daripada sujud yang pertama. Sekarang imam duduk antara dua sujud. Apa makmum perlu buat? Makmum jangan sujud, bahkan ikut imam duduk antara dua sujud. Maka hendaklah makmum itu duduk sertanya serta imam di antara dua sujud itu. Dan apabila imam turun sujud yang kedua, maka hendaklah ia, yakni makmum, ikut sujud sertanya. Bila imam sujud yang kedua, makmum pun ikut sujud yang kedua. Dan telah terdahulu sebutannya, janganlah ia qada, yakni mengulangi sujud yang pertama itu. Lepas imam bangkit daripada sujud yang kedua tu, imam, kalau itu rakaat pertama, imam terus bangkit ke rakaat yang kedua. Kalau itu rakaat kedua, imam akan duduk tahiyat awal. Sama juga kalau itu rakaat ketiga, imam akan bangkit terus untuk rakaat yang keempat. Jadi dia terus je ikut imam. Sujud yang pertama yang dia tak sempat sujud bersama imam tu, tak perlu dia buat. Tak perlu dia buat. Sebab apa? Dah terluput sujud tu dengan imam bangkit sebelum makmum tadi letak dahinya di tempat sujud. Habis. Masalah seterusnya, masalah yang ke-99.
Imam membaca ayat sejadah tetapi ia tidak sujud tilawah. Ayat sejadah bila baca sunat. Sujud. Sunat. Bukan wajib. Kalau imam sujud, makmum ikut sujud. Kalau imam tak sujud, maka makmum pun tak boleh sujud. Jika imam membaca ayat sejadah. Jika imam membaca ayat sejadah tapi ia tidak sujud sejadah. Bahkan ia turun rukuk. Dan makmum pun ikut turun di masa ia rukuk itu. Imam rukuk, lepas baca ayat sejadah. Makmum pun turut rukuk bersama dengan imam. Cuma bezanya, imam lepas baca ayat sejadah, dia turun itu dengan niat untuk rukuk. Dia memang tak niat nak sujud sejadah. Sementara makmum pula, bila dia dengar ayat yang dibaca oleh imam tu ayat sejadah, dia ingatkan imam nak turun sujud sejadah. Tapi dia turun, tengok imam tak sujud. Imam berhenti dekat rukuk. Imam rukuk dengan niat rukuk. Makmum turun dengan niat untuk sujud. Makmum pun ikut turun di masa ia rukuk itu dengan niat sujud tilawah. Kenapa dia niat turun tu untuk sujud tilawah? Kerana memandang atas zahir keadaan imam itu. Imam baca ayat sejadah, bila dia tunduk lepas baca ayat sejadah berarti nak sujud sejadah. Tiba-tiba tak sujud, dia berhenti kat rukuk. Maka adakah boleh dikira rukuk ini bagi makmum? Atau tidak boleh dikira? Sebab apa? Makmum dia turun tu bukan niat untuk rukuk. Dia turun tu niat untuk sujud. Tiba-tiba berhenti kat rukuk kerana imam tak sujud. Imam rukuk. Untuk menjawabnya kata pengarang, rukuk itu boleh dikira baginya. Walaupun dia turun tadi dengan niat nak sujud, kemudian tak jadi sujud, dijadikan sebagai rukuk, sah rukuknya. Dikira rukuk itu. Tak perlu diulang balik, berdiri, kemudian rukuk balik dengan niat untuk rukuk. Tak perlu. Turun dia untuk sujud, kemudian dijadikan sebagai rukuk tu sah. Dan tidak mudarat jahil makmum. Makmum tak tahu. Imam tak mau sujud tilawah. Itu makmum tak tahu. Tak tahunya makmum itu akan turun. Imam itu bukan untuk sujud tetapi untuk rukuk. Tak tahu, makmum itu tak membatalkan solat makmum. Dan niat sujud tilawah hanya itu. Begitu juga makmum tadi dia turun dengan niat untuk sujud tilawah. Tiba-tiba tak jadi. Jadi itu juga tak memudaratkan, tak membatalkan sujud rukuk makmum tadi. Dan bandingannya adalah seperti apa yang disebutkan di dalam kitab Raudhah. Masalah ni sama dengan satu lagi masalah, iaitu jika bangkit imam kepada rakaat yang kelima. Semayang Isyak 4 rakaat je. Imam dah terlebih. Dia bangkit rakaat yang kelima. Kerana lupa. Dia bangkit tu dalam keadaan tak sengaja. Tak teringat. Itu dah rakaat kelima. Bila dah berdiri, makmum tegur. Subhanallah. Baru dia ingat, dia pun turun balik. Bangkit imam kepada rakaat kelima kerana lupa dan ia telah pun membaca tasyahud pada rakaat yang keempat. Ketika dia duduk tasyahud pada rakaat keempat tu, dia dah baca tasyahud dah. Dah baca tahiyat. Tapi niat dia baca tasyahud awal. Niat dia bukan tasyahud akhir. Niat dia adalah tasyahud awal. Maka bila dia dah bangkit rakaat kelima, lalu ditegur oleh makmum, dia pun turun balik. Bila dia turun balik tu, apakah perlu dia ulang balik baca tahiyat sebelum bagi salam? Maka kata pengarang, kata ulama', maka tidaklah berkehendak kepada mengulanginya lagi. Imam tadi tak perlu baca tahiyat buat kali kedua.
tahiyat yang dibaca pada rakaat keempat dengan niat itu tahiyat awal, itu dah memadai. Ini mengikut pendapat yang sahih. Mana di sana ada beberapa pendapat ulama. Ini pendapat yang sahih, tak perlu dah imam tadi ulang balik baca tahiyat. Cukup dah tahiyat yang dibaca dengan niat tahiyat awal tu. Dan ini lebih aula. Okey, dalam masalah tu imam ni kata ulama, bila dia dah terbangkit ke rakaat kelima, semasa duduk pada rakaat keempat tu dia dah baca tahiyat, walaupun niat dia untuk tahiyat awal, bila dia turun daripada rakaat kelima tu, dia tak perlu dah ulang baca tahiyat. Cukup dengan tahiyat yang dibaca tadi. Sekarang ni, selawat ke atas Nabi, keluarga Nabi, kemudian terus bagi salam je. Adapun masalah yang kita sedang bincang sekarang ni, masalah makmum tadi, lepas imam baca ayat sejadah, imam turun, rukuk, dia pun turun, tapi niat dia bukan rukuk, niat dia turun sujud. Kemudian bila imam rukuk, maka dia pun berhenti kat rukuk. Tak jadi nak sujud sebab imam tak sujud. Maka sah tak? Turun dia dengan niat sujud tu ditukar jadi rukuk, sah. Mudarat tak? Tak mudarat. Batal tak rukuk dia? Tak batal. Bahkan ini lebih aula tak batal, lebih aula memadai. Kenapa? Kerana kalaulah yang sunat boleh menempati yang wajib. Ini masalah yang kedua tadi. Tok imam baca tahiyat dengan niat itu adalah tahiyat awal. Bila? Pada rakaat yang keempat. Bila dia bangkit rakaat kelima, kemudian dia teringat, ini dah terlebih, dia pun turun balik, kata ulama tak perlu dah diulang baca tahiyat. Memadai tahiyat yang dia baca tadi dengan niat tahiyat awal. Tahiyat awal ni wajib ke sunat? Sunat. Tahiyat awal bukanlah rukun. Tahiyat akhir itu rukun. Tahiyat awal sunat. Jadi bila perkara yang sunat boleh menggantikan perkara yang wajib, maka yang wajib itu lebih aula lagi boleh menempati ia tempat yang lainnya. Sujud tilawah hukumnya adalah sunat. Rukuk adalah wajib. Okey. Bila perkara sunat, bila perkara yang sunat boleh ganti tempat yang wajib, tahiyat awal menggantikan tahiyat akhir. Perkara sunat boleh menggantikan perkara yang wajib. Apatah lagi perkara yang wajib boleh menggantikan tempat sunat. Rukuk wajib, sementara sujud tilawah adalah sunat. Maka ditukar daripada sujud yang sunat ditukar menjadi rukuk yang wajib. Itulah dia masalah yang ke-99 yang dinyatakan oleh pengarang kitab ni. Semoga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Dan ingat, ni masalah fiqh ni dia kena ingat. Satu, belajar, kemudian kena faham, kemudian kena ingat. Bila berlaku situasi sebagaimana yang dibelajar, maka kita kena amalkanlah. Tapi kalau kita tak ingat, jadi bila berlaku keadaan tu kita jadi panik. Jadi apa? Jadi panik. Jadi buat kesalahan dalam solat, dalam keadaan tak tahu, dalam keadaan tak sengaja, tak batal. Tapi kalau dalam keadaan sengaja, maka ia membatalkan solat. Saya ingat cukup dulu setakat ni. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi majlis pada malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.